Wan Saiful, usah nodair Dewan Rakyat dengan maksiat. Minggu lalu dalam satu kenyataan, Ahli Parlimen Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Wan Jan memberitahu Dewan Rakyat bahawa beliau terus-menerus dikacau ganggu oleh pihak berkuasa terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ahli Parlimen daripada Blok Pembangkang itu menyifatkan kacau ganggu berkenaan sebagai satu bentuk tekanan yang tidak wajar dan didakwa berbahaya bagi imuniti seseorang Ahli Parlimen. Jelas Wan Saiful, gangguan tersebut diterima selepas kenyataannya ketika perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Bagaimanapun, beliau berkata perkara tersebut telah diselesaikan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Apabila ada kacau ganggu begini, bagi saya ini tekanan yang tidak wajar yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen dalam hal sedemikian. Saya nak tarik perhatian bahawa ada pelanggaran dan saya rasa tindakan yang diambil oleh SPRM satu tindakan yang melanggar bukan sahaja imuniti ahli parlimen tetapi juga melanggar keputusan speaker dan dewan yang telah dibuat. Saya rasa ini benda yang tidak adil dan berbahaya bagi imuniti kita sebagai ahli parlimen, katanya ketika membangkitkan perkara tersebut di Dewan Rakyat baru-baru ini. Mengulas perkara tersebut, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Noor berkata mengikut peraturan mesyuarat 43, sebarang keputusan yang dibuat oleh speaker adalah muktamad. Mengikut perkara 63 Perlembagaan Persekutuan, Ramli berpandangan apa-apa yang diperkatakan dalam Dewan Rakyat tidak tertakluk kepada undang-undang sivil melainkan jika ia diulang di luar parlimen. Pada pandangan saya, bila keluar Dewan ini, Wan Saiful buat satu laporan polis supaya siasatan boleh dilaksanakan atas kuasa-kuasa yang dijalankan oleh SPRM dan pemutusnya adalah perkara 145 iaitu Peguam Negara. Dalam Dewan ini, anda kuat mengikut perkara 63 Perlembagaan Persekutuan. Buat laporan polis supaya polis boleh siasat sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa oleh SPRM, manakala SPRM daripada aspek bidang kuasa akan menjalankan siasatan di bawah Akta SPRM, ujar beliau berdasarkan laporan Astro Awani. Wan Saiful kemudian berkata beliau akan merujuk peguamnya berhubung perkara tersebut. Sebelum ini, Dewan Rakyat panas membahang apabila Wan Saiful didakwa mengeluarkan kenyataan berbaur sangkaan jahat terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga mencetuskan kekecohan di Dewan Rakyat. Susulan itu, Johari mengarahkan Wan Saiful memohon maaf dan menarik balik kenyataan tersebut. Namun, peristiwa tersebut tidak pernah menjadi penanda serik kepada politikus berkenaan. Terkini, Wan Saiful dengan selamba mendakwa Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkifli Hanafi menjadi ejen memujuk wakil rakyat pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri. Ketika membangkitkan dakwaan itu di Parlimen, beliau turut menggesa Speaker Dewan Rakyat menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan khas bagi mengambil tindakan sewajarnya. Saya ingin mencadangkan Yang di-Pertua supaya Dewan Rakyat ini membuat satu ketetapan supaya jawatankuasa pilihan khas mengambil tindakan berdasarkan peraturan 80(A) yang dibaca bersama Seksyen 9 Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 Akta 347 bagi mengenal pasti, membicara, memutuskan, menghukum beberapa individu yang membuat penawaran bagi mempengaruhi kelakuan saya dalam Dewan ini. Ini adalah usaha kacau ganggu, penawaran dan tindakan yang berbaur ancaman yang salah untuk mempengaruhi kelakuan saya sebagai seorang ahli parlimen. Berdasarkan butiran di atas tersebut, telah berlaku kesalahan menghina majlis di bawah Seksyen 9(D) dan Seksyen 9(E) Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa, katanya di Dewan Rakyat dipetik Malaysia kini. Menurut Wan Saiful, pada 17 Januari 2024, Muhammad Azizi bersama dua individu yang dikenali sebagai Datuk Azman dan Hasnan berjumpa dalam usaha meyakinkan dia menyatakan sokongan kepada Anwar. Antara tawaran yang dibuat ialah mengenai peruntukan parlimen, peruntukan projek RM2 juta, bayaran untuk kos perubatan isteri saya dan kos guaman untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah, dakwa beliau. Tambahnya lagi, pada 26 Januari 2024 pula, Dr. Zulkifli bersama seorang lagi individu dikenali sebagai Datuk Rahim berjumpa dengannya. Ahli Parlimen Tanjung Karang telah menghantar cadangan kepada saya ialah mengandungi ucapan yang mereka mahu saya ucapkan dalam Parlimen pada 28 Februari semasa saya membahaskan titah Yang di-Pertuan Agong ini. Ini usaha untuk mempengaruhi kelakuan saya, dakwanya. Untuk rekod, sebelum ini Wan Saiful pernah mendakwa kononnya beliau ditawarkan ganjaran untuk menyokong Perdana Menteri. Susulan itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meminta pemimpin bersatu itu tampil ke pejabatnya untuk membuat laporan. SPRM turut memanggil Wan Saiful hadir membantu siasatan, namun beliau mengelak arahan Suruhanjaya Anti Rasuah itu dengan membangkitkan soal kekebalan ahli parlimen dalam membuat sebarang kenyataan di Dewan Rakyat.
Justru rakyat ingin bertanya kepada pemimpin pembangkang itu, adakah dengan menggunakan alasan imuniti berkenaan membawa maksud ahli parlimen bebas mereka cerita dan membuat fitnah ikut sedap mulut? Sekali lagi rakyat ingin mencabar Wan Saiful untuk membuat aduan tentang isu yang didakwa beliau kali ini. Ini bukan dakwaan biasa-biasa yang melibatkan konspirasi dan integriti. Jangan hanya tahu mengeluarkan kenyataan sembrono sehingga menimbulkan pelbagai persepsi dan sangkaan jahat rakyat, kemudian mengelak daripada membuat aduan dan disoal pihak yang sepatutnya menjalankan kerja mereka. Berani buat, berani tanggung. Buktikan apa yang didakwa itu benar agar Dewan Mulia tidak dinodai dengan maksiat dan penipuan berganda. Ingat, rakyat sentiasa memahati.